Jadi dalam kuliah yang sebelum ini kita cerita macam mana Rasulullah dia dapat kenal umat dia pada hari akhirat. Macam mana dia nak kenal, sebab ramai sangat umat manusia. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad kenal kita ni melalui kesan wuduk yang putih bercahaya. Dalam satu lagi hadis riwayat Imam Muslim, dia kesan wuduk ni dia nampak di muka dan juga di kaki. Dia putih bercahaya. Yang tu umat Nabi Muhammad lah tu. Dari situlah Nabi Muhammad kenal. Ketika para sahabat tanya, macam mana kamu nak boleh kenal? Nabi Muhammad bagi contoh. Katakanlah dekat satu padang tu ada banyak kuda warna hitam. Tiba-tiba ada kuda yang dekat kepala dia ada putih dan kaki dia pun putih. Senang tak nak kenal? Sahabat jawab pun senanglah nak kenal. Macam itulah cara Nabi Muhammad dia nak kenal umat dia nanti. Sebab umat dia berbanding umat yang lain, dia ada kesan wuduk, terutamanya di muka dan di kaki. Dia ada kesan cahaya dia. Kemudian kita cerita di kolam Nabi Muhammad yang kita semua nak pergi minum, nak hilangkan dahaga ni. Dahaga yang kalau kita minum buat selama-lamanya hilang. Di kolam ni tadi ada orang yang kena halau. Dalam dua hadis riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi Muhammad yang halau. Umat dia sendiri tapi dia yang halau. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan malaikat yang halau. Dan ada dua lagi hadis Imam Muslim, dia kata malaikat pun halau, Nabi pun halau. Jadi macam mana dia punya perbahasan dia? Mula-mula Nabi Muhammad nampak dia punya umat dia pun panggil. Tiba-tiba malaikat halang sebahagiannya dan malaikat halau. Nabi Muhammad pun tanya, kenapa mereka ni dia halau? Dibagilah sebab-sebab dia. Lepas itu Nabi Muhammad dia tahu sebab, dia pula halau. Jadi betul lah, dua-dua pun halau lah. Malaikat pun halau, Nabi Muhammad pun halau. Jadi kita harap kita tak termasuklah ke dalam golongan yang dihalau daripada nak minum di kolam Nabi itu dulu. Kenapa mereka ni dihalau sedangkan mereka ni umat Nabi Muhammad dan ada kesan wuduk? Jadi kalau yang tak semayang tu tak ada kesan wuduk tu lagi lah. Yang ada kesan wuduk pun dihalau. Antara sebab dia yang pertama, mereka ni berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad. Dia tak ikut yang lurus yang betul, dia ada berpaling. Termasuklah sebahagian daripada orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sendiri. Maksudnya generasi sahabat pun ada segelintir. Mereka pun dihalau juga. Yang kedua, kerana mengiyakan pembohongan pihak yang sedang memerintah. Kita tahu pihak yang sedang memerintah tu dia ada menipu, tiba-tiba kita iakan yang dia tipu tu. Satu lagi, kerana membantu kezaliman yang dilakukan oleh pihak yang sedang memerintah. Khalifah ke siapa yang sedang memerintah, kita tahu dia ada buat zalim dan kita sokong, kita tolong pula zalim dia tu. Yang ni golongan yang akan dihalau. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi Muhammad, wahai Ka'ab, aku mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melindungi kamu daripada pemerintah-pemerintah yang datang selepas aku. Barang siapa yang datang kepada pemerintah di tempat pemerintah serta membenarkan, mengiyakan pembohongan para pemerintah itu dan menolong segala kezaliman mereka, sesungguhnya mereka bukan daripada umat aku. Dia tidak dapat menemui aku dan tak dapat menghampiri telaga aku di akhirat kelak. Tapi kalau orang tu pergi ke tempat pemerintah disebabkan terpaksa, yang tu selamat. Tapi yang saja-saja pemerintah ada berlaku zalim, dia tolong. Pemerintah ada menipu, dia tolong. Yang ni golongan yang tak dapat minum, mengikut hadis Tirmizi. Kemudian kita bicara tentang sirat, titian. Ada orang sebut jambatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bagi tahu dekat titian sirat ni dia ada cangkuk-cangkuk. Ada pengait berduri seperti pokok as-sa'dan. Saya tak tahu macam mana rupa pokok tu, tapi kita fahamlah ada cangkuk-cangkuk dan ada pengait berduri yang akan mengait manusia. Adalah jambatan tu tadi susah, dengan sempitnya, dengan tajamnya, dengan susahnya. Ada pula dekat-dekat jambatan tu pengait dan pencangkuk. Ada orang yang dosa dia tu banyak, bila dikait, bila dicangkuk dia akan jatuh ke dalam neraka. Tapi ada orang lepas,
Dia dosa pun ada, baik pun ada kan. Dia lintas, badan dia tu sampai koyak-koyak, kena cakuk, kena kait tadi, tapi dia lepas. Hadis riwayat Imam Muslim, as-sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nak menunjukkan susah nak lintas dia. Riwayat Imam Bukhari pula, Nabi Muhammad kata, as-sirat dibentangkan di atas Jahannam. Jahannam ni nama salah satu neraka. Neraka ni banyak nama. Di riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad dan umatnya kita ialah golongan yang pertama yang melintasi sirat. Walaupun kita ni lahir last sekali, tapi dari segi nak lintas sirat kita dulu. Umat-umat lain pun terpaksa tunggu. Walaupun soleh pun umat-umat lain, umat Nabi Isa ke, Nabi Daud ke, Nabi Sulaiman ke, walaupun soleh kena tunggu dulu. Umat Nabi Muhammad ni terpilih yang awal-awal nak lintas. Hadis riwayat Imam Bukhari, masa kita melintas tadi itu semua pakat diam, semua sibuk urusan masing-masing. Yang berkata-kata, yakni berdoa pada ketika lintasan itu hanyalah para nabi. Dan doa mereka ni, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dia tengok kita melintas, dia doa selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ni cara-cara orang melintas. Orang-orang yang beriman akan melaluinya seperti kerdipan mata. Sekelip mata je sampai. Dan ada yang seperti kilat, ada yang macam angin, ada yang selaju burung terbang, ada yang macam kuda yang bagus lariannya, dan ada yang macam unta. Maka merekalah yang selamat dan diselamatkan. Ada juga yang dicarik-carik, kan ada pencakuk pengait tadi, lalu dilepaskan. Lepas juga, tapi lambat dan sakit. Dan ada pula yang terjatuh, dia kena cakuk, kena kait, jatuh dalam neraka Jahannam. Ini cara-cara orang melintas. Hadis riwayat Imam Tirmizi pula, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya orang yang pertama kali lalu di atas sirat ialah orang yang melaluinya seperti kilat, laju. Kemudian orang yang seperti hembusan angin. Kemudian orang yang seperti terbang burung. Lalu orang yang paling payah. Sedangkan saat itu Nabi kamu berdiri di sirat sambil mengucap, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Masa umat Nabi Muhammad melintas, Nabi Muhammad lah, selamatkanlah. Masa umat Nabi-Nabi lain, Nabi dia lah. Hingga amal-amal yang membantunya untuk melalui titian tersebut tidak kuasa lagi, hingga ia tidak kuasa kecuali hanya merangkak. Ada yang terpaksa merangkak. Dah lah duri-duri tadi kena, ini terpaksa merangkak pula. Untunglah kalau tak jatuh. Kalau jatuh lagi teruk. Jadi kesimpulannya, antara usaha yang kita boleh buat untuk selamat di kolam ni tadi, kita kena rajin berwuduk. Sebab tu cara Nabi Muhammad nak kenal kita. Kalau rajin lagi, rajin perbaharui wuduk. Bila batal je, ambil saja-saja, ambil yang baru. Kalau rajin lagi, sentiasa dalam keadaan berwuduk. Batalnya, ambil sentiasa dalam berwuduk. Tidur pun berwuduk. Kemudian nak selamat lagi, jangan mengiyakan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang sedang memerintah, dan jangan menyokong kezaliman yang dilakukan oleh pihak yang memerintah. Kalau disirat pula, salah satu cara usaha nak selamat, kena banyakkan selawat. Sebab yang nak doa nanti disirat, yang nak bagi syafaat tu Nabi Muhammad. Dialah yang berdoa, selamatkanlah, selamatkanlah. Orang lain diam. Jadi kena banyak selawat. Yang kedua, kena cantikkan perjalanan hidup kita di dunia. Daripada kita lahir tu mungkin tak kira, daripada kita start balik tu sampailah ke hari mati kita, perjalanan tu bagi cantik. Sebab apa kata ulama, sebagaimana perjalanan hidup kita di dunia itu, itulah cara kita melintas sirat. Kalau kita perjalanan kita tu sentiasa amal-amal soleh yang cantik je, ikut agama, melintas pun laju. Tapi kalau kita ada mencuri, ada menipu, ada mengumpat apa, yang tu yang menyebabkan lambat tu. Macam mana cara kita hidup di dunia, usia kita tu macam itulah kita lintas sirat. Sama. Dan kemudian ada satu lagi hadis, yang ni pun tak sempat cari juga. Kita jangan buat tuduhan palsu. Kita nak jatuhkan orang, kita buat tuduhan palsu, orang ni nanti dia akan sangkut di sirat. Dia tunggu di situ. Dan akhirnya kita ada sentuh tentang konsep alam akhirat menurut agama-agama lain.
Antaranya agama Confucius, agama Buddha, agama Hindu, agama Mesir kuno, agama Norse, ini orang-orang Viking, Skandinavia, agama Majusi dan agama Kristian. Kesimpulannya mereka ni percaya alam akhirat tu ada. Ada beza sikit-sikit lah dengan kita, tapi mereka percaya. Syurga neraka pun mereka percaya juga.